Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah berbuka bicara. Saya Nadia, wakil daripada Manggis Group, amat berbesar hati kerana bersama-sama dengan anda semua dalam sesi borak santai yang dinamakan Kongsi. Kongsi adalah inisiatif dari Manggis Group dalam memperkasakan komuniti melalui perkongsian idea dan pengalaman. Untuk sesi hari ini, kita amat bertuah kerana dapat healing bersama Kamal Effendi. Sedikit mengenai Kamal, korang pun mesti tahu kan Kamal kan? So, beliau merupakan seorang public figure dan penulis. Melalui buku puisinya Bersendiri ke Pantai, Kamal Effendi akan berkongsi pengalaman manusiawi, kisah heba dan hikayat sepi melalui bacaan indah coretan puisi yang ditulisnya di dalam buku tersebut. Akan juga dikongsikan cerita-cerita inspirasi penulisan-penulisan ini tatkala memujuk hati yang merindui. So, tanpa membuang masa, kita nak tunjuk teaser mengenai Kamal Effendi dulu. Kita saksikan. So this is my story. My wife is my first love. Since day one, I said yes to my wife. I was nervous, but I could not be more sure that it was the rightful thing to do. After istihara, with an open mind, I put my tawakkul to Allah completely. I remembered every phone call that she made when she was in pain, and we both would sob, cry heavily to comfort each other. It certainly did not lessen the pain, but it did make us feel better. Somewhat, everything felt like a dream. Of all days, on the very same day, after 365 days, the same hand our first time held become my last time to hold. She was in white on our nikah, and she was also in white on her funeral. So, tanpa membuang masa, I will pass the floor to Kamal Effendi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah buka majlis dah? Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, saya harap semua dah bersedialah untuk bersama dengan saya hari ini. Program kita sebenarnya sangat santai, lebih kepada perkongsian dan juga sesi mendengar lah. Dan banyak perkongsian berkenaan dengan hasil kerja saya lah. Itu buku saya. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada tim Celebrate TV, Manggis Group, Abang PA kat belakang, PA System, Kak Nas, Ella, MC kita, Kak As, sebabnya memberi ruang kepada saya. Sebelum ni nak cakap orang tak ada bagi ruang tu tak juga, tapi dia lebih kepada win-win situation. Yang ni saya rasa ruang daripada dia orang tu memang seikhlas hati diberi buat saya. Jadi saya amat terharu dan saya amat hargai masa kan, masa audiens datang dan juga tim Celebrate TV itu sendiri. Sebab tanpa mereka memang tak adalah saya kat sini untuk berkongsi. Dan hari ini juga first time saya ambil keputusan untuk mendekatkan diri lagi dengan pembaca saya dan juga pengikut saya online lah. Sesi ni lebih kepada saya akan cakap mengenai buku saya dan saya akan bacakan tiga puisi daripada saya. Dan selepas itu kita akan pilih 2 puisi daripada penonton dan saya akan jawab soalan untuk sesi kedua. 3 soalan saya dah ambil online dan 2 soalan saya akan buka untuk members of the floor lah. Saya harap semua selesa dengan saya berbahasa Melayu ataupun campur-campur lah, insyaAllah. Okey, saya rasa untuk buku sangat penting kita lihat siapa penulisnya.
pada saya itu adalah perkara sangat penting kan. Adab mencari ilmu, kita kena tahu siapa yang bagi statement tu. Kita tak boleh, kalau boleh kita nak kenal orang yang menulis, orang yang mengeluarkan kata-kata tu, sebab itu adalah credibility. Jadi bolehlah kenal saya hari ini. Saya guru bahasa Inggeris. Saya mengajar di Temerloh, Pahang selama 9 tahun. Sampai tahun lepas saya dapat beasiswa, dan itulah tahun ke-9 saya. Dan alhamdulillah saya mengajar di sebuah sekolah kampung. Kalau orang Temerloh tahu, Kuala Krau, situlah dekat dengan Gunung Senyum. Ramai yang salah faham, dia ingat saya mengajar di Kuala Lumpur sebab gaya hidup di Instagramnya macam moden. Tapi sebenarnya tak. Saya suka berada di kampung. Saya sebenarnya almost minta transfer untuk datang KL. Hari isteri saya meninggal itulah hari yang sepatutnya saya ke kementerian untuk hantar surat. Jadi bila isteri saya meninggal, saya pun berbelah bagi. Sebabnya saya tak expect ia akan mengubah hidup saya. Terutama dengan perhatian daripada orang ramai kan. Jadi hampir saya bertukar tu, last kali saya decided saya tak nak mohon pertukaran. Sebabnya saya mengajar di sekolah kampung yang sangat tenang, dan murid saya dan orang-orang kampung dah mengenali saya sebelum orang lain mengenali saya. Dia dah kenal saya macam mana. Sebab sejujurnya hari ini kalau saya nak berkongsi, antara tema-tema di dalam buku saya ni pun sebenarnya mengenai dengan cabaran saya sebagai seorang individu, di mana saya terpaksa menghadapi perhatian daripada orang ramai yang pada awalnya saya memang tak selesa. Dan saya mengajar bahasa Inggeris. Balik daripada New Zealand, praktikum kejap, hantar sekolah kampung. And then masa berkahwin pun sekejap je. Setahun tu saya long distance jugalah, ulang-alik pergi London. Bersama sekejap je bulan puasa dengan isteri saya. Yang tu betul-betul saya duduk kat quarters dekat Temerloh lah. Okey, itu background saya sebagai seorang guru. Tapi sekarang jadi former teachers lah, sebab saya full time postgraduate. Dan sejujurnya juga saya rasa mungkin laluan saya nanti saya tak kembali ke sekolah dah. Saya nampak bigger things. Sebab pada umur 30 ni saya jumpa passion yang baru, alhamdulillah. Saya lebih kepada akademia lah, dengan research semua saya seronok, dan benda tu saya tak rasa struggle. Dan kenapa saya menulis dalam bahasa Melayu? Ramai orang ingat saya tulis buku dalam bahasa Inggeris. Saya kalau nak tahu daripada sekolah rendah, saya rasa mungkin dah beribu kali agaknya naik pentas untuk poem recital, baca sajak. Saya memang tak ada takut dengan audience. Sebab minat kan, kita minat. Saya suka bacakan sajak, sampaikan dah lali dengan audience kat depan. Sampai sekolah menengah, dan saya ada juga tulis-tulis. Saya tulis, menanglah, memang menanglah. Kalau kat sekolah menengah tu tak pernah tak menang. Alhamdulillah. Dan saya ikut arwah papa saya lah yang suka menulis semua. Kalau saya baca surat-surat cinta ayah saya kan, even mama saya pun bila tengok tulisan saya, memang dia kata mengingatkan kepada arwah papa lah. Tulisan saya pun sama, rambut saya pun sama. Dan kenapa bahasa Melayu, saya rasa ini adalah rezeki daripada Tuhan. Itu kemahiran bahasa. Setiap orang ada keistimewaan masing-masing. Ada orang dia pick up cepat kan dari segi bahasa ataupun matematik. Saya bahasa memang saya tak rasa struggle. Memang kalau SPM tu bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, sejarah dekat Islam, saya tak study pun. Tapi saya dapat A. Show off lah hari ni kan. Sebab memang natural. Bahasa Inggeris pun bila saya bahasa Melayu, bahasa Melayu, tapi bila sambung belajar bahasa Inggeris. Walaupun saya nak buat law sebenarnya. Dan saya dapat tawaran pun UIA lah. Tapi bila saya mohon main-main jadi cikgu, saya terima sebenarnya seadanya. Tanpa rasa berat untuk melakukan perkara ini. Dan saya tak ada resent ataupun regret
sebab saya suka. Saya rasa dia membentuk saya sebagai seorang manusia dan memberi saya kepuasan yang tidak dapat digambarkan dengan anak-anak yang kecil. Okey. Dan saya tulis blog. Sebelum saya berkahwin, saya dah tulis blog masa saya belajar. Lepas tu balik daripada New Zealand, saya delete blog tersebut. Saya tak banyak perkara yang saya sesal dalam kehidupan ni, tapi delete blog tu antara yang saya sesal. Delete blog. Ni kedua sesalan saya pergi delete Spotify list instrumental song yang saya guna. Bila Abang PA tanya nak guna lagu apa hari ni, saya macam aduh. Saya nak tulis balik second book ni pun saya tercari-cari balik lagu tu, jadi kena dengar balik. Sehinggalah saya membuat keputusan untuk berkahwin. Sebenarnya sebelum saya membuat keputusan ni, saya dah borak dengan mama saya cakap, dia tanya saya bila nak kahwin, saya cakap umur 30. Dia pun macam, iyalah tu kan. Sebab mak saya ni dia nak tengok saya kahwin. Dia nak tengok anak-anak dia kahwin lah, settle down kan. Saya antara yang cakap saya tak nak kahwin lagi, nak gembirakan mama lah kan. Lepas tu mak saya tak nak pun, dia nak suruh kahwin juga. Tapi dia faham lah kehendak saya. Saya cakap kenapa. Dia tanya saya kenapa nak kahwin lambat. Sebab saya cakap, saya nampak abang-abang dan kakak saya, bila mana kita berkahwin, prioriti kita akan berubah. Nak tak nak, mak kita tu kita bahagikan dengan isteri kita kan, dari segi tanggungjawab dan komitmen. Jadi saya suka untuk tidak membahagikan komitmen tu, biarlah saya bahagiakan ibu bapa saya. Last kahwin juga, umur 25 dah kahwin. Belum lagi saya cakap cerita, saya dah cakap dekat arwah isteri saya nak kahwin umur 30. Dia ingat saya dah reject dia. Tapi tu tak boleh lah, second episode Okey, dan saya mula menulis sajak ni memang dah lama dan dah ada tulisan dekat blog semua. Dan bila saya menghadapi satu dugaan hidup, kehilangan isteri, yang mana saya pilih dengan apa yang terjadi tu, setiap yang terjadi tu adalah pilihan saya. Maksudnya saya nak berkahwin pun, saya dah tahu isteri saya, keadaan isteri saya macam mana. Itu satu perkara yang kena tahu berkenaan dengan saya. Saya memang, kalau orang kata mencabar tu kan, mencabar hiking pergi itu ini, lari full marathon, saya mencabar pemikiran saya yang mencabar. Saya suka explore saya punya own thoughts and value. Saya mencabar pemikiran saya, kalau orang faham lah, adventurous in thoughts kan. Jadi bila saya decide untuk kahwin dengan isteri saya itu, memang saya tekad dan nekat, dan alhamdulillah keluarga saya dan ibu bapa saya sama macam saya, value dia. Tak ada menyekat ataupun mempersoalkan pilihan saya. Jadi itu adalah satu rezeki lah untuk saya. Dan bila arwah isteri saya meninggal, poem-poem ni saya dah ada sikit-sikit, tapi saya suka untuk melihat proses penulisan yang adalah satu bentuk seni, arts kan. Jadi sebagai artis yang suka menulis dan menghargai perkataan-perkataan, quote-quote, saya rasa selesa. Sebabnya kalau kita berkongsi dengan orang, kita tahu kadang-kadang orang tak faham dengan apa yang kita cuba sampaikan. Tapi perkataan-perkataan baik-baik tulisan ni dia tak judgemental, and then you can be honest with words kan. Jadi perkara itu membantu saya. Dan kena tahu bahawasanya kalau saya tulis sajak ni, bila saya menulis satu sajak, maknanya fikiran saya sangat bercelaru. Sampaikan saya tak ada perkataan yang boleh saya describekan satu event tu. Jadi saya, itu sahaja perkataan yang terkeluar daripada hati dan nurani saya. Very short, very concise. Maksudnya berkecamuk fikiran saya macam masa tu. And then the thing about when you lose someone, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak penonton semua faham konteks grieving kan. Grieving ni bukan sahaja tertakluk kepada kehilangan orang yang kita sayang. Grieving ni dia lebih kepada apa sahaja satu perasaan yang menimbulkan kesedihan dan kesakitan, sama ada kita gagal dapat A, ataupun kita hilang sahabatan, ataupun anak kita yang mengecewakan kita, ataupun kita patah hati dengan boyfriend kita yang abusive, ataupun kita ditinggalkan kawan-kawan pergi outing. It can be anything that causing you sadness deep inside of you kan. Sebab kadang-kadang orang yang grieving ni
melibatkan kematian dan sebagainya, tidak. Jadi proses untuk elaborate and then juga regulate your emotion during grieving ni, kita perlukan perhatian untuk hari ini, untuk saya bincangkan lah bersama-sama dengan buku saya. Okay, so jadi saya mula menulis sajak. Saya cuba kumpul-kumpulkan, dan antaralah kat situ juga, di situ juga saya mula mengenali diri saya, siapa inspirasi saya, dan detik-detik mana yang saya kira memberi saya nafas untuk saya teruskan kehidupan. Yang pertama, saya dengar lagu. Saya ada orang kata eclectic taste sikit dengan muzik ni. Saya dengar segala benda. Memang terkejut lah kalau tengok list song saya tu kan. Kejap dandut, kejap nasyid. Tapi mostly saya fokus pada lirik lah. Dan inspirasi saya tak dengar sebenarnya lagu-lagu. Kak Nas pun tahu saya pernah share. Kalau tengok Spotify saya, tak ada pun lagu-lagu yang baru. Lagu dia P.Ramlee kan, Puji Rashid, Sudiman. Kalau English pula Eba, Bonnie M. Itu semua pengaruh ayah saya, arwah bapa saya. Dan sebab lirik dia sangat menyentuh jiwa dan kena. Kalau P.Ramlee tu memang redemption ke, orang nyanyi balik ke, lirik dia sangat-sangat powerful. Belum lagi saya cakap pasal arwah Sudiman, kuburnya pun dekat Temeloh juga. Yang bila saya go through the lyrics tu, kita rasa macam why Sudiman wrote things like this. Apa yang dia tengah rasa kan? Salam tak akhir ke, Pelangi Petang ke, Senja Berulang Rindu ke. Memang itu juga saya mula menghargai penulis lirik. Sebab saya rasa nak tak nak orang ni mengalami satu kesusahan yang tidak diberitahu oleh orang lain kecuali perkataan yang disampaikan. Kan? Penceritaan yang sangat cantik. Lirik dan juga sajak dan puisi dan sebagainya. Jadi kalau bahasa Inggeris, artis English ni kalau yang saya dengar masa tu Adele album dia yang sebelum yang sekarang ni pun cantik. And you can tell lah sebab dia openly share about dia punya heartbreak semua kan. And then itu lagu. Yang kedua adalah gambar-gambar. Saya tak suka sangat video, tapi fotografi saya suka. Nak self-proclaim cantik ambil gambar tu taklah. Tapi saya suka ambil gambar. Masa arwah isteri saya ada, saya selalu ambil gambar dia daripada belakang. Dia memang dah panggil saya Instagram husband kan. Lebih lagi seninya daripada dia. Dan Alhamdulillah gambar-gambar ni, when you look at the photos, cuba tengok arts kan, automatic you akan fikirkan benda yang berlaku masa you ambil gambar tu kan. Masa saya pergi London dekat Sungai Thames. Oh, saya ingat masa ni saya bergaduh dengan isteri saya ni kat tepi sungai ni. Sebab dia jealous. Sebabnya ada perempuan saya datang kan. Masa itulah baru saya tahu apa itu cemburu. Penat saya nak memujuk isteri saya tepi Sungai Thames tu. Jadilah sajak ada kat situ dalam buku ni juga sebenarnya. Lepas tu saya datang balik kat Sungai Thames tu, bila isteri saya dah tak ada, menangislah kau kat tepi sungai tu kan. Itulah pengalaman. Dan juga seterusnya saya akan cover themes. Ini saya cakap pasal inspiration lah, music dan also photography kan. Dan inspirasi saya ni, saya banyak ada inspirasi sebab saya drive daripada rumah ke sekolah setengah jam. Jauh ke dalam kampung, memang kampung betul ceruk. Jadi saya ada banyak masa kat situ. Bila saya pasang satu music instrumental, dia akan automatic generate saya punya ideas. Dekat situlah. And then saya akan buat voice note ataupun catat lah. Instantly catat. And then themes pula dalam buku ni, kita ada themes satu grieving lah, that's very obvious lah. Cinta dan juga air mata. Yang kedua sebenarnya berkenaan dengan perhatian daripada orang ramai. Sebab saya masa tu bila saya dapat perhatian yang saya tak sangka-sangka ni, saya banyak ingatkan diri saya, siapa saya. Saya orang kampung, saya cikgu kan, mengajar di desa. Siapalah saya. Dia keep me grounded in that sense. And then keep me grounded and also proud. Jadi
Kalau saya pergi event-event mana saya terlibat dengan entertainment industry, saya rasa penting untuk saya bawa benda tu. Bukan untuk saya sorok-sorok siapa saya. Kalau nak berkawan dengan saya, begitulah saya pada saya. Dan yang ketiga, temanya lebih bersepah lah. Rata-rata saya tulis pasal ayah saya tulis pasal mak saya tulis pasal murid-murid saya dan kehidupan yang berlaku di sekeliling saya lah.